Okay, untuk chapter 2, kita yang lain tu saya rasa insyaAllah tak ada, tak kritikal. Maksudnya saya lebih fokus kepada satu perkara iaitu dimensionless parameter in viscous flow. Okay. Yang ini kenapa kita kata penting, kerana di dalam master research kita kata, antara satu trik yang boleh digunakan dalam menghasilkan kajian yang lebih novelty ialah dengan menganalisa dimensionless parameter yang wujud di dalam sesuatu keadaan. So kita lihat dimensionless parameter. So since our basic equation of motion are extremely difficult to analyze in general, we should cast them in their most efficient form, thereby increasing the usefulness of whatever solution we find. This is accomplished by non-dimensionalizing the equation and boundary condition. For simplicity, assume constant Cp and Cv, approximately true for all gases, and also neglect the second coefficient of viscosity, lambda, which is seldom needed. Then our four variables, P, rho, V, and temperature will depend upon space and time and 8 parameter that occur in the basic equation and boundary condition. So di dalam ayat ini diringkaskan bahawa sebenarnya di dalam kajian nanti kita dapati bahawa kita dapati banyak parameter yang kita dapat, and then it is difficult to analyze. Awak tak tahu nak analyze nya macam mana. Selalunya kita akan simplify. So simplify tu macam mana, kita akan cuba do something supaya hanya parameter tertentu sahaja yang boleh kita fokuskan. So jadi kita kata ini yang dimaksudkan, kita boleh mencari something supaya kita boleh fokus kepada apa yang kita ingin buat. Okey, ideanya ialah kita non-dimensionalizingkan parameter tersebut. Okey, idea berkenaan dengan parameter ini, okey, maksudnya unit. Okey, dimension ni adalah unit. So sama juga kalau kita kata kita beli kereta, kita nak kereta tu laju, kita akan pilih sisi besar. Tapi adakah sebenarnya sisi besar tu boleh lebih laju? Okay, itu sebab kita kata di dalam kajian kenderaan, dia tak tengok cc sahaja, dia tak tengok capacity engine. Dia akan bagi power to weight ratio. So kenapa dia bahagi dengan weight? Kerana dia kata kalau cc besar menghasilkan power yang besar, tetapi body chassis berat. Sama je dengan kereta kecil, tapi body pun ringan. Bila kita bahagi dia, ratio yang sama. Itu sebab kita kata bila ada dimensionless parameter, kita nampak mana yang lebih baik. Okay. Yang itu yang dimaksudkan dengan analysis using dimensionless parameter. Okey, sebelum itu kita melihat beberapa perkara berkenaan dengan dimensionless parameter. Pertama, diharapkan pelajar boleh faham bahawa di dalam fluid mechanics kita mempunyai 3 parameter utama. Okey, parameter yang ni saya susun berdasarkan buku sebenarnya, tapi kalau nak yang selalu saya terangkan, saya akan bercakap berkenaan dengan pertama, parameter yang mempengaruhi sesuatu uji kaji dan sebagainya ialah Prof, mute ke? Oh, okey, sorry, saya mute. Okey, itu saya kena ulang semula lah recording. Okey, tak apa. Ya, dah tengah hari sikit. Lupa lah function. Macam DJ dah, awak tak tahu ni atas meja saya. Segala benda device ada. Okey, so kita mula. Tapi sebahagian tu awak dah dengar kan? Saya cuma just untuk for the sake of recording je saya akan cakap. Okey, kita akan masuk berkenaan dengan fundamental equation. Fundamental equation of compressible viscous flow, kita akan fokus kepada dimensionless parameter in viscous flow. Since our basic equation of motion are extremely difficult to analyze in general, we should cast them in their most efficient form, thereby increasing the usefulness of whatever solution we find. So jadi berdasarkan ayat ini maksudnya ialah sekiranya kita membuat kajian dan di dalam kes ni pelajar mungkin akan buat master project, dan master project ni kita harapkan ada 50% novelty.
tidak seperti final year project. Final year project ni kita kata introduction to research, kita nak ajar student macam mana nak manage time, nak buat research dan sebagainya. So, tapi master kita berharapkan ada novelty. So, jadi macam mana kita nak dapat novelty? Commonly, orang akan kata kita nak guna new things. Tapi kita kata idea menggunakan new things ni tak boleh berjalan. Maknanya, dalam 1 tahun, berapa banyak new things yang boleh kita uji. Contohnya yang sekarang ni mungkin glamour nanopartikel. Tapi nanopartikel pun dah habis dah. Dah semua nanopartikel orang dah kaji dah. Okay, jadi kita kata penggunaan new things tu jarang lah kita boleh menggunakan menjadi tiket untuk mendapat novelty. Okay, antara idea yang kita kata mudah untuk kita dapat novelty di dalam research ialah dengan kita cuba dapatkan salah satunya dimensionless parameter yang baru atau bentuk graf yang baru, atau kita boleh buat chart macam tadi kita selesaikan solution, kita ada chart, ataupun kita boleh mendapatkan certain equation ataupun certain relationship, ataupun kita panggil correlation between A and B katakan. So itu pun dikira novelty di dalam research. Jadi ideanya ialah mungkin kita buat research, kita kata kita dapat banyak parameter. Kita boleh buat graf itu, graf ini, dan menyebabkan ia kita kata extremely difficult to analyze. Kita pun dah tak tahu. Okay. So kemudian kita kata oleh itu kita kena do something supaya kita boleh dapat certain parameter sahaja yang kalau kita explain ataupun kita fokus kepada parameter itu, dia akan memberi makna yang lebih besar. So, jadi macam mana cara yang kita nak gunakan? Kita cuba menganalisis tanpa menggunakan unit. Itu yang kita kata, this accomplished by non-dimensionalizing the equation and boundary condition. Jadi, ideanya ialah kita cuba menganalisa sesuatu keadaan tanpa menggunakan unit. So, itu yang dikatakan dimensionless parameter. Okey, seterusnya kita kata ada beberapa assumption, antaranya ialah kita kata kita anggap constant for CP and CV untuk all gases. So kita juga akan neglect the second coefficient of viscosity, which is seldom needed. Dan selalunya kita akan fokus kepada 4 parameter yang kita ada, yang selalu digunakan di dalam mendalih, iaitu pressure, rho, density, kita ada velocity, dan juga kita ada temperature. Cuma di dalam fluid mechanics ni kita akan mungkin kurangkan penggunaan temperature kerana ia melibatkan parameter yang lain ataupun cara analisis yang lain. Kita serahkan kepada thermodynamics. Okey, sebelum itu kita kata saya ingatkan sedikit saja lagi berkenaan dengan dimensionless ni, ialah terdapat 3 parameter yang mempengaruhi dimensionless analysis ini. Pertama, yang common, selalunya saya akan bermula daripada geometri. Yang ini ditulis sebagai reference length. Selalu maksud reference length di sini ialah geometri. Maksudnya objek tersebut panjang ke, kecil ke, besar ke, gemuk ke, macam mana. So yang itu akan mempengaruhi nilai. Kedua adalah berkenaan dengan had laju. Yang ini selalunya akan refer kepada had laju bendalih. Okay. Dan yang ketiga kita kata dynamic properties, ataupun kita kata free stream velocities, free stream property di sini. So antara kita gunakan sama ada density, pressure ataupun temperature, mu, thermal coefficient and so on and so forth. Okay, itu kita kata itu common idea. Itu sebab kita kata kalau kita membincangkan tentang Reynolds number, so kita ada rho VD over mu, and then kita ada rho VL over mu, and then kita ada rho VRH, hydraulic radius over mu. So idea dia mudah saja sebenarnya, kerana kita mengatakan bahawa air, katakan kita menggunakan fluid itu adalah air. So air adalah sama. Oleh itu kita kata rho dengan mu akan maintain. So maksudnya tidak akan berubah. So kemudian kita kata had laju air mungkin sama. So V pun tidak akan berubah. Jadi sekiranya
objek tersebut berubah-ubah atau sebagainya, kita boleh mengubah geometrical reference. Itu yang kita ubah daripada diameter, kita ubah kepada panjang. So kalau tak ada diameter, tak ada panjang, mungkin kita terpaksa menggunakan hydraulic radius. So sebenarnya Reynolds number itu sendiri datang daripada dimensionless analysis, dan perubahan daripada D, L dan hydraulic radius tu sebenarnya adalah berdasarkan parameter analisis dimensionless tersebut. Okay, so jadi saya harap pelajar dapat faham berkenaan dengan kepentingan dimensionless parameter ini. Okey, so kemudian kita kata yang kita nak fokuskan di dalam kuliah kita untuk viscous flow ini bukanlah dimensionless parameter untuk keadaan biasa. Maksudnya keadaan jika bola bergerak dengan force semua sekali. Kerana itu kita kata selalunya telah menjadi silibus di dalam undergraduate study. Kita akan melihat cara untuk melihat ataupun cara untuk kita dapatkan dimensionless variable ataupun dimensionless parameter daripada differential form. Maksudnya daripada Navier-Stokes equation kita atau continuity equation kita. Kerana kalau kita lihat apa tujuan Navier-Stokes equation diajar dalam bentuk different form, kerana kita nakkan analisis yang lebih mendalam. Kita menganalisis dalam keadaan contohnya had laju U pada paksi X, pada paksi Y, pada paksi Z. Okey. So maknanya kita nak fokus kepada kajian yang lebih mendalam. Okey. Kemudian kita kata yang kedua di dalam tajuk ini kita kata selalunya saya akan beri nilai dimensionless variable. So dimensionless variable ini selalunya kita kena fikirkan sendiri, tapi pada saya beri ajalah untuk kuliah dan juga menjawab soalan test 1 test 2 nanti. Kerana ia akan memudahkan. So ideanya selalunya dimensionless variable ni kita akan bahagikan nilai tersebut dengan reference value. Okay, kenapa kita bahagikan dengan reference value? Supaya ia menghasilkan dimensionless. Dia boleh potong unit. Kalau kita bahagikan pressure dengan area, dia masih lagi tertinggal unit. Jadi kita bahagikan pressure, bahagikan juga dengan pressure. So dia itu trik dia sebenarnya. Okey. So contohnya kalau katakan X, kita ada X, so kita tandakan sebagai X star. Maksudnya X star tu maksudnya ratio nilai X yang kita kaji dengan reference length. So jadi kita kata dia akan menghasilkan meter bahagi meter, meter bahagi meter. So kita akan dapat dimensionless number. Okey, itu. Walau bagaimanapun tidak semua keadaan seperti itu. Maksudnya tidak bolehlah simply kita bahagi X, Y bahagi Y semua sekali. Ada sesetengahnya kita kata kita perlu mengikut apa yang telah digunakan secara common. Okay, so saya tidak terangkan perkara ini. Okay. So jadi kita tengok je dulu penggunaan dia.